Sudah-sudah yang dihormati sekalian, kita semalam sampaikan mesej Hari Perusahaan Kecil dan Sederhana 2020. IKS ini atau SMEs atau industri PKS mewakili 98% dari perniagaan di Malaysia. Ya, orang berniaga kecil-kecil sehinggalah agak yang besar sedikit, itu besar jumlah dia. Dan 40% daripada keseluruhan ekonomi, 70% dari tenaga kerja. Ini yang penting, ya. 70% daripada rakyat kita, terutama di kalangan rendah dan menengah, itu adalah pekerja di IKS atau SME. Maka oleh demikian, kita berulang kali menggesa supaya pemerintah mengadakan suatu tindakan yang lebih fokus, ya. Kita tidak mampu umpamanya melihat SME ini mulai lemah dan merudum kerana akan menjejaskan peluang pekerjaan yang sudah mencecah 800,000 yang menganggur sekarang ini. Dan kesaan kita ini hanya supaya difokus tentang keupayaan membangun semula, memberi insentif, membantu supaya dapat diperhebatkan kegiatan ini. Lebih baik kita fokus pada kelompok-kelompok industri kecil ini dan jangan melihat kepada konglomerat besar. Ini terkait dengan masalah bagi negara kita. Sebab apa kita inginkan satu pemerintahan yang stabil? Bila ada stabil, ada keyakinan saudara nak melabur, sama ada domestik atau pelaburan asing, itu bila dilihat umpamanya ada pemerintahan yang stabil. Kalau tanpa pelaburan dalam negeri atau domestik dan luar, ekonomi tidak boleh berkembang. Malaysia ini adalah negara dagang, a trading nation, dan kita bergantung banyak import ekspor. Tapi sekarang ini banyak yang terjejas. Oleh demikian, kita kena fokus benar-benar dalam memberikan harapan dan peluang serta keyakinan kepada pelaburan, ya. Dan apa langkah-langkah yang patut diambil yang mesti ketara sekarang dalam menghadapi ekonomi pandemik? Latihan daya sumber manusia itu masih di tahap yang lama. Tidak ada maknanya soal satu gesaan tekanan supaya anak-anak muda ini diberi lagi peluang latihan, memperbaiki pusat-pusat latihan dengan segera supaya dapat mereka manfaatkan. Dan ini juga dengan penggunaan teknologi digital, ya. Dan ini dia masalah sama connectivity, kerana ada kawasan daerah pendalaman Sabah Sarawak, Ulu Kelantan, Ulu Pahang itu yang langsung tak dapat. Saya selalu sebut di Port Dickson itu pun ada kawasan kalau pergi ke Lukut yang agak keluar daripada connectivity, masih belum ada. Dan ini akan menyebabkan berlaku lebih banyak kesenjangan di antara golongan bandar yang lebih berpendapatan tinggi dengan yang miskin di pinggir bandar dan di desa dan pedalaman. Teknologi digital ini juga akan memberikan peluang baru dalam apa yang dikatakan startup, anak-anak muda yang guna kaedah sendiri, dan kita bantu mereka untuk dapat mengembangkan keupayaan mereka. Dan dengan memberi sokongan ini dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan dan nelayan, itu sudah dibuktikan bagaimana kita buat ada bukan melalui teknologi maklumat ini, berikan apps yang boleh membantu mereka. Kita tahu berapa harga ikan di Tanjung Karang atau di Kuala Kedah atau di Port Dickson. Jadi kita boleh bandingkan. Orang boleh kerja ke sana dan tahu perbezaan harga. Bila ada pisang tanduk yang mau dijual, di mana, berapa harganya. Ini dalam apps yang boleh bantu. Tapi ini semua tak mungkin terjadi kalau tidak ada
perasaan mendesak supaya pimpinan itu mengambil tindakan yang segera nampak. Jadi kita kadang-kadang kalangan rakyat itu kita hanya tunggu ada sedikit bantuan yang disampaikan mengikut pakej rancangan dan juga dana dan sebagainya, tetapi saya fikir yang perlu betul-betul ditekankan adalah penggubalan dasar yang akan memberi manfaat kepada petani dan nelayan, dan ini patut disegerakan kerana kesusahan itu nyata. Ahli-ahli parlimen yang ke daerah, Dr. Azman di Kuala Kedah, Saifuddin di Kuala Bandar Baru, beri maklumat kepada saya dalam 2-3 hari ini bagaimana mereka tak kala menemui rakyat itu merasakan rakyat itu dalam menghadapi kehidupan yang sangat tertekan. Jadi kita yang menjadi penggubal dasar tidak boleh pandang ringan dalam perkara ini, dan yang paling menyedihkan ialah kadang-kadang dasar seperti mana tender ada kontrak 5G, sekejap lulus, sekejap batal, tak tahu sebabnya, tak tahu harganya, tak tahu apa-apa, ya. Jadi ini semua seolah-olah pakatan sulit untuk memutuskan, dan ini akan menelan belanja berbilion-bilion ringgit, ya. Tak ada langsung pertanggungjawaban atau ketelusan. Jadi mudah-mudahan hal-hal ini dapat kita perbaiki, dan selain daripada yang saya sebut tadi tentang pelaburan, latihan, teknologi digital, ya, pertanian dan perikanan, ini ada keupayaan. Umpamanya harga barang makanan sudah naik. Ini dia terikat dengan soal pengeluaran. Jadi yang tak terikat dengan soal ekspor, import, ini hanya keupayaan kita mendesak. Tapi kita belum dapat lihat, tak nampak banyak satu gesaan, tekanan untuk membawa perubahan ini. Dan ini bagi saya satu bahaya, kerana kalau tanpa suatu tindakan yang tegas dan mendesak dan segera, ekonomi kita akan tetap dalam keadaan lemah dan merurung. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.